Baik, Wakil Ekstraordinari Kelantan Muhafandi Muhammad turun ke Padang ke Kampung Beoh Mukim Beris Lalang Bacok bagi mendapatkan reaksi penduduk susulan kebakaran tanah gambut di kawasan berkenaan. Sikit sebanyak pembakaran tanah gambut ini mengundang indeks pencemaran udara IPU yang tidak sihat di Kelantan. Muhafandi boleh ceritakan sebenarnya apa yang terjadi di kawasan berkenaan? Difahamkan kebakaran telah pun bermula sejak daripada 27 Mac, hujung bulan Mac lepas. Tapi sehingga kini lebih daripada 2 minggu, ia menjejaskan ataupun mengundang kepada jerebu sehingga mengakibatkan ketidakselesaan di kawasan penduduk tempatan itu. Mungkin Bu Afandi ada perincian yang boleh dibawakan. Baik, benar Hafizi. Terima kasih Hafizi. Saya berada di Kampung Kuar, Kampung Beoh di daerah Bacok ini bagi membawa liputan berkenaan dengan kebakaran tanah gambut di kawasan ini. Di mana kalau boleh saksikan di belakang saya ini sebahagian ladang ataupun kebun getah yang sebahagiannya telah pun hangus terbakar dan sebahagian lagi kerja-kerja memotong getah sedang dilakukan oleh pihak pemaju bagi menyelamatkan batang getah. Dan di sini juga terdapat telaga tiub yang disediakan oleh Jabatan Pengairan Saliran dan Jabatan Geosains dan Mineral bagi membantu pihak pekebun dan juga Jabatan Bomba melakukan pemadaman di kawasan tanah gambut ini. Sebenarnya kebakaran tanah gambut di kawasan Beris Lalang ini bukan perkara yang baru. Sebaliknya ianya telah berlaku sejak sekian lama dan seperti yang telah dilaporkan, kebakaran tanah gambut di kawasan Kampung Beoh dan Kampung Kuar ini dilaporkan berlaku pada 27 Mac yang lepas dan pada masa kini ianya telah pun merebak menjangkau kepada lebih 50 hektar. Dan untuk makluman Hafizi, sebenarnya untuk memadamkan kebakaran di tanah gambut ini ianya sukar kerana api ataupun bara api berlaku di bawah tanah, dan apabila cuaca yang panas terik ataupun cuaca yang berpanjangan tanpa hujan, ini yang menyebabkan ladang penduduk dan juga pemilik kebun seperti kebun kelapa sawit dan juga kebun getah ini mengalami kerugian akibat tanah ataupun kawasan mereka terbakar secara tiba-tiba disebabkan oleh api di bawah tanah. Jadi saya sempat meneramah beberapa orang pemilik kebun yang mereka dakwa telah mengalami kerugian besar dan juga telah berikhtiar untuk memadamkan kebakaran, namun usaha mereka masih lagi belum berjaya. Jadi kita dengarkan dulu apa yang diperkatakan oleh pemilik kebun tersebut. Kebakaran ini berlaku bulan 3 lagi. Daripada bulan 3 lagi secara kecil-kecilan lah. Dia merebak daripada merebak sekiranya pihak berwajib beri tanggungjawab mengatakan terus memadamkan kebakaran daripada kecil lagi. Saya rasa benda ni tidak merebak sampai sekarang ini. Tetapi oleh kerana tidak ada tindakan yang detail daripada pihak-pihak yang berwajib, maka kejadian hari ini berlaku beginilah. Dan juga baru ni kekangan air. Kekangan air, dan saya minta bantuan daripada Jabatan Pengairan dan Saliran, Jabatan Alam Sekitar dan Geosains untuk buka telaga tiub. Alhamdulillah, telaga tiub telah dibuka. Saluran air pun telah ada. Jadi hari ini kebakaran besar pun tuan-tuan tengok sinilah, dan keadaan hari ini kerugian pun dah boleh dikatakan masyarakat kampung dan pemilik-pemilik getah serta pemilik-pemilik sawit beribu-ribu lah. Dia masalah ni kalau dia kemarau ni kan dia panah. Jadi ada apa ni orang lalu ko dia isap rokok apa ke. Jadi dia tahu puting, jadi tanah gambut dia akan makan. Dia akan makan. Jadi lalu ni pun masih lagi merebak. Merebak. Api duduk dalam tanah lah ni. Bila panah gini dia akan naik. Dia akan Cuaca naik. pula panas. Cuaca panas. Jadi lalu ni kawasannya kata anggarnya berapa dah banyak luas punya? Saya rasa berkali kat 100 hektar dah ni. 100 hektar. Semuanya kawasan kebun. 100 hektar. Sebab dia tiga tempat ni kawasan ni. Sebelah sana, lepas ni sebelah sana ni.
Hafizi, seperti yang didakwa oleh penduduk dan juga pemilik kebun itu, setakat ini tiada tindakan secara drastik dilakukan pihak berkuasa termasuk Jabatan Bomba dan Penyelamat yang dikatakan belum lagi hadir ke kawasan ini untuk memadamkan kebakaran. Namun apa yang saya difahamkan oleh pihak bomba, sebenarnya kebakaran ini telah pun dipantau oleh mereka sejak beberapa hari yang lepas. Namun kekangan termasuk masalah air dan juga mungkin keadaan struktur geografi kawasan ini yang menyebabkan ataupun menyukarkan pihak bomba untuk mengesang di mana punca api ini. Jadi seperti yang saya gambarkan sebentar tadi, tanah gambut ini sukar digambarkan apinya kerana ianya apinya berada di bawah tanah. Namun apa yang dapat kita lihat di bahagian atas ini, pokok tiba-tiba menjadi kering dan asap keluar. Sebenarnya saya berada di kawasan yang pada ketika ini jika Hafizi melihat suasananya mendung. Sebenarnya bukan mendung, sebaliknya apa yang dapat anda saksikan di sini adalah keadaan berjerebu dan cuacanya sungguh ataupun cukup hangat ataupun panas di kawasan ini disebabkan kita dapat merasai bahan api yang berada di bawah tanah ini. Dan ini juga merupakan kekangan yang amat besar kepada pemaju ataupun pemilik kebun untuk melakukan orang kata menghalang daripada berlakunya kemerebatan kebakaran ini kerana mata kasar kita tidak melihat api, namun di sebelah bawah api bergerak ataupun api orang kata boleh merebak dari dalam bawah tanah ini sehinggakan sebahagian besar kawasan ini bahkan mereka mendakwa kini telah pun menghampiri 100 hektar kawasan kebun beberapa penduduk di kawasan ini yang terjejas akibat kebakaran tanah gambut ini. Apapun Hafizi, saya akan cuba dapatkan tindakan drastik dan juga pelan kecemasan yang akan dilaksanakan oleh pihak berkuasa. Kita tahu pada hari ini sebahagian besar pihak berkuasa telah pun berada di kawasan ini daripada Jabatan Pengairan dan Saliran, dari Jabatan Bomba, pihak Jabatan Mineral dan juga Jabatan Alam Sekitar bagi melihat ataupun mencari kaedah terbaik menangani masalah kebakaran tanah gambut di kawasan Kampung Beris Lalang ini. Kita tahu masalah kebakaran tanah gambut ini bukan perkara baru, namun satu pelan kecemasan perlu dilaksanakan segera bagi menghalang berlakunya kerosakan yang lebih besar, Hafizi. Itu saja yang dapat saya laporkan dari Beris Lalang. Kembali bersama dengan Hafizi di Kuala Lumpur. Silakan. Fandi, sebelum saya lepaskan Fandi, mungkin perkara yang ingin diketahui juga adalah kawasan kebun berkenaan berdekatan dengan penempatan orang ramai, rumah-rumah dan sebagainya. Adakah ia berdekatan dan juga mungkin mengundang kepada risiko lain kepada penduduk di kawasan berkenaan, sebab setakat yang saya lihat laporannya adalah melihat kepada ketidakselesaan penduduk disebabkan oleh jerebu dan juga asap yang mereka hidu sejak daripada 2 minggu lepas. Adakah kemungkinan ia akan memburuk ataupun mungkin ada sesuatu yang berisiko yang perlu kita lihat daripada sekarang, Fandi? Sebenarnya saya apabila ingin memasuki kawasan ini, saya terpaksa melalui Kampung Beoh dan juga Kampung Gunung, di mana di sebelah luar daripada kawasan kebun ini terdapat sekolah. Dan apa yang dapat saya saksikan, cuaca masih lagi mendung di kawasan tersebut. Saya kira mungkin jerebu akibat daripada kesan asap ini telah memasuki pekarangan kampung. Namun begitu, setakat jam ini tiada lagi laporan daripada pihak kesihatan ataupun pihak berkuasa yang menyatakan berlaku kesesakan nafas ataupun penyakit yang berisiko akibat daripada berlakunya jerebu ataupun asap dari kawasan ini. Apapun, saya akan cuba dapatkan maklumat yang lebih jelas daripada pihak berkuasa apakah risiko yang bakal dihadapi penduduk sekiranya jerebu ataupun asap yang kita lihat seolah macam jerebu ini tidak dapat diatasi dengan segera. Adakah yang memberi kesan bahaya kepada penduduk atau bagaimanakah langkahnya? Namun apa yang dapat saya simpulkan, setakat ini kita tidak ada nampak debu-debu berterbangan di kawasan kampung, namun kita dapat menghirup ataupun menghidu bau asap apabila memasuki Kampung Beoh itu, Hafizi.